Iya, kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal wal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambungan kitab Risalah At-Tauhid, muka surat 19, yaitu sambungan sifat yang kelima bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi yang mana artinya berdirinya Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Inilah akidah al-Asy'ariyah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah yang telah pun disusun, yang telah pun diletakkan oleh ulama mujtahid kita dalam bab akidah. Kita ada ulama mujtahid dalam bab fiqh. Kita ada ulama yang mujtahid dalam bab akidah. Begitulah cara kita nak faham agama ini. Kita faham agama kita melalui ulama yang mujtahid. Maka ulama yang mujtahid dalam bab akidah adalah imam kita Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka dengan ijtihad mereka tentang akidah, maka mereka telah menyusun perkara akidah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah akidah mereka ini berasaskan falsafah dan sebagainya, itu salah. Bahkan bukanlah akidah mereka berdasarkan akal pemikiran semata-mata, itu salah. Akidah mereka ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memahami perkara akidah ini mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mempermudahkan umat keseluruhan dia, bagi mempermudahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ramai, yang bagi menyelamatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat ini menjadi kebanggaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kebanggaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada akhirat nanti adalah kepada umat dia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah berkahwin itu, tanakahu wa tanasalu. Berkahwinlah kamu dan beranak pinaklah kamu, fa inni mubahibukumul umam yaumal qiyamah. Kerana aku berbangga dengan umat aku pada hari akhirat nanti. Jadi apakah kebanggaan Nabi? Nabi mengharapkan dia akan berbangga dengan umat dia. Di antara kebanggaan Nabi terhadap umat dia pada akhirat nanti adalah umat yang paling ramai berbanding umat-umat yang terdahulu. Di antara kebanggaan Nabi di padang mahsyar nanti, apabila Allah Subhanahu wa taala menyusun seluruh manusia semenjak Nabi Adam alaihi salam sehingga hari kiamat, maka manusia itu akan berada di belakang para nabi mereka masing-masing. Umat Nabi Musa berada di belakang nabinya, umat Nabi Ibrahim berada di belakang nabinya, umat Nabi Nuh berada di belakang nabinya. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang paling ramai. Maka mereka katakan, fa inni mubahibukul umam. Aku akan berbangga dengan kamu, umat aku, pada akhirat nanti yang ramai. Jadi kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat yang ramai itu bukan semata-mata ramai.
Jadi Nabi berbangga dengan umat dia yang ramai itu bukan semata-mata ramai, tetapi kebanggaan Nabi dengan umat itu adalah umatnya yang ramai itu berada pada landasan yang sahih. Umatnya yang ramai itu berada pada landasan akidah yang sahih. Tidak ada manfaat kalau umat Nabi yang ramai berada pada landasan akidah yang tak sahih. Bermaksud umat Nabi ini umat yang paling ramai berada di padang mahsyar nanti dalam akidah dia akidah yang sahih, amalannya yang sahih, suluknya yang sahih. Maka kalau kita tengok majoriti umat Islam semenjak zaman salafus salih, semenjak zaman diasaskan akidah ini mengikut ijtihad Abu Hasan Asy'ari, maka majoriti umat ini adalah al-Asy'ariyah. Asy'ariyah, majoriti umat ini adalah Asy'ariyah. Dengan arti kata lain, ulama yang bermahad, ya, ulama dan juga pengikutnya yang bermazhabkan Asy-Syafi'i, maka akidah dia Asy'ariyah. Ulama dan juga mereka yang mengikut mazhab Al-Malikiyah yang kebanyakan berada di Maghribi. Jadi siapa pergi Maghribi, kena fahamlah dia punya cara berwuduk dia. Sebab dia mazhab Maliki, mazhab yang sahih. Di antara umat orang yang sangat kuat berpegang dengan Asy'ariyah di Maghribi, mazhabnya Maliki. Para ulama dan pengikut mazhab Hanafi, mereka adalah al-Asy'ariyah dalam akidah. Begitu juga sebagian besar mazhab Hambali, ulama dan pengikutnya, maka akidah yang Asy'ariyah. Maka bermaksud begitu besar jasanya Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menunjuk jalan kepada umat selepasnya itu bagaimana ingin berpegang dengan akidah yang sahih. Besar jasa dia, maka jasa dia adalah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada landasan akidah yang sahih. Maka Abu Hasan Asy'ari ini akidah dia ada akidah yang sahih. Maka ulama dah menulis sebagai kitab dah belajar akidah ini. Pegang sungguh-sungguh. Wa 'adda 'alaihi bin nawajiz. Kalau gigitlah dengan geraham. Akidah inilah yang sahih tentang menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kekurangan di sifat makhluk. Maka apabila dia menyebut sifat yang kelima, qiyamuhu bi nafsih, Allah Ta'ala itu berdiri dengan dirinya, ini menepati makna dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kaya, wa huwal ghaniyul hamid. Jadi dari mana nak cari ayat Quran qiyamu bi nafsih? Tak ada ayat Quran qiyamu bi nafsih. Begitu juga nak cari ayat Quran mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tak ada kalimah tu. Yang ada makna mukhalafatuhu lil hawadis tu ada, iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah makna mukhalafatul hawadis. Begitu juga maknanya dengan ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat itu ada. Itulah makna mukhalafatul hawadis. Begitu juga qiyamu bi nafsi ini mengambil daripada ayat Quran wa huwal ghaniyul hamid. Wa huwal ghani. Allah Ta'ala itu kaya. Jadi apabila disebut Allah Ta'ala itu kaya, bukan maksud Tuhan itu kaya, duit dia banyak, harta dia banyak. Tak. Bermaksud Tuhan itu kaya, kaya sungguh-sungguh. Bermaksud Tuhan itu kaya, dia tidak berkehendak kepada sesiapa pun. Itu maksud kaya yang sebenar. Kita ni kalau kaya, masih lagi berhajat pada seseorang, masih lagi berhajat pada tukang masak. Dia kaya, sekaya-kayanya, tapi dia masih berhajat pada tukang masak. Tak ada tukang masak, tak dapat dah. Maka itu bukan maksud kaya. Kaya yang sebenar-benar, kaya yang mutlak. Kita ni kalau kaya tapi masih berhajat pada, bila sakit berhajat pada ubat, bila lapar berhajat pada makan, berhajat pada udara. Tak ada udara ni mati kita.
Jadi kita kaya, tak kaya sebenarnya. Orang yang kaya, yang sebenar-benar kaya, dia tidak memerlukan apa pun. Itu juga menepati maksud ayat Quran, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Jadi maksud as-samad, kata ulama sebagai tafsir, maksud samad itu apa? Maksud Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu. So Allahus Samad, Tuhan itu sifat dia samad. Apa maksud samad? Maksud samad kata ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat pada makhluk, sedangkan seluruh makhluk berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud samad. Semua makhluk berhajat kepada Allah. Apa maksud semua makhluk berhajat kepada Allah? Semua makhluk berhajat kepada iradah Allah terhadap kewujudan dia. Mana kita wujud dan kita hidup ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kalau Tuhan tidak menginginkan kita hidup, tak hidup kita. Jadi kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tak faham, walaupun orang menafikan, seluruh makhluk ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kewujudan makhluk ini. Maksud as-samad, seluruh makhluk berhajat pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak berhajat pada makhluk. Jadi bila Allah taala tidak berhajat kepada makhluk ciptaan dia, Allah taala tidak berhajat kepada makhluk ciptaan dia, maka bermaksud qiyamuhu bi nafsihi. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Maka Allah taala itu sangat kaya. Maka inilah akidah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala qiyamu bi nafsihi. Jadi qiyamuhu bi nafsihi ini juga Allah taala berdiri dengan dirinya sendiri. Itu yang kita sebut Allah taala itu wujud tanpa berhajat pada tempat. Wujuduhu bila makan, kita kata. Bila kita dah menjadikan ini asas akidah, Allah taala itu qiyamuhu bi nafsihi, Allah taala itu berdiri dengan zatnya sendiri, maka kita memahami Allah taala tidak berhajat pada tempat. Tidak berhajat pada tempat. Allah taala tidak berhajat kepada arasy, Allah taala tidak berhajat pada langit. Sebab itu ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab kepada golongan yang mengatakan Allah taala bertempat. Cantik juga kalau kita nak ikut faham mereka. Jadi kalau mereka yang berdoa Allah taala bertempat, maka Allah taala itu bagi mereka yang mengatakan Tuhan itu bertempat, maka tempat Tuhan itu berbeza pada waktu malam dan waktu siang, katanya. Kalau mereka mengatakan Allah taala wujud perlu bertempat, mana boleh tak ada bertempat, dia kata. Mesti ada tempat dia. Setiap yang wujud mesti ada tempat, kata dia. Jadi mereka yang berpegang Allah taala ada tempat, kalau itulah pegangan dia, maka bagi mereka tempat Tuhan itu berbeza pada waktu siang dan waktu malam. Jadi bagi mereka pada waktu siang Tuhan itu duduknya di arasy. Waktu malam dia turun ke langit dunia. Sebab dia pakai juga hadis. Dia pakai juga hadis mengatakan Allah taala turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Dia pakai hadis, dia pakai zahir mana hadis tu. Kalau begitulah pandangan dia, bermaksud bagi mereka Allah taala pada waktu malam dia bergerak ke langit dunia. Bermaksud pada waktu malam tempat duduk Tuhan tu lain. Pada waktu siang tempat duduk Tuhan tu lain. Apakah macam tu akidah kita nak faham? Kalau mereka mengambil juga makna zahir ayat Quran, Allah taala itu duduk di arasy. Pada waktu malam Allah taala turun ke langit dunia, bermaksud Allah taala itu ada dua tempat dia. Maka waktu malam ada di arasy, waktu siang dia turun dekat langit. Maka akidah yang salah, kita kata. Sebab itu akidah kita al-Asy'ariyah, kepahaman kita Allah taala itu qiyamuhu bi nafsihi. Allah taala itu kewujudannya dengan dirinya sendiri. Maka hatta kita menafikan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat. Itu ya. Itu maksud qiyamuhu bi nafsi.
Maka katanya di sini, maka Tuhan itu terkaya daripada mengambil manfaat, mengambil faedah. Bermaksud Allah Ta'ala tidak berhajat apa-apa manfaat daripada makhluk ciptaan dia. Qiyamu binafsih bermaksud Tuhan itu terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya. Jadi boleh kita taat, Allah Ta'ala juga tidak mengambil apa-apa manfaat sedikit pun daripada ketaatan kita. Sebab itu datang satu hadis Nabi SAW yang menggambarkan sifat qiyamuhu binafsi, yang menggambarkan kayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita faham bagaimana betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu hadis kudusi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, sekiranya manusia semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat semuanya beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi malaikat semuanya beriman, semuanya taat, manusia dan jin keseluruhannya taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semenjak Nabi Adam alaihi salam, atau semenjak kaum jin mula dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai kiamat, mereka semua taat. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan menambahkan sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak menambah kemuliaan Allah Ta'ala. Kalau taat semua dia. Kalau manusia lain, kurang undi dah jatuh dah. Kan? Ini masuk pilihan ayun ni, kan? Naik dah, handal dah gitu. Dah mulia dah. Dia mulia dah sampai ramai yang sokong. Bila tak ramai orang sokong dah, dah tak mulia dah. Jatuh kemuliaan bila orang taat, bila tak taat jatuh kemuliaan. Bila ramai orang sokong, lagi mulia dia kan. Semua orang sokong dia, semua taat. Begitu juga pemerintah. Bila semua rakyat taat, mulia kerajaan tadi ya. Tapi kalau semua kat bantah, poning pemerintah dia kan. Semua membantah yang poning kepala. Tapi kalau semua taat, meningkat kemuliaan dia kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sebegitu. Nabi mengatakan kalau seluruh jin dan manusia taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menambah pun kesedikit kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Tuhan tidak mengambil manfaat daripada ketaatan hamba dia. Sebaliknya Nabi SAW mengatakan sekiranya seluruh jin dan manusia semenjak Nabi Adam sampai ke semua bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa berlaku? Tidak mengurangkan sedikit kemuliaan Allah. Kalau manusia tak taat pada ketua dia, bagahlah kata-kata. Begitu hadisnya, hadis itu panjang. Maka katanya Allah Ta'ala itu kaya daripada mengambil manfaat. Jadi jangan kita sangka mana taat kita ini tidak menambahkan apa-apa kemuliaan Tuhan. Dia sudah mulia dengan dirinya sendiri. Maka terkaya Allah Ta'ala itu mengambil manfaat atas taat hamba-Nya dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat. Sebenarnya tidak mudarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh sebab maksiat hamba-Nya. Nabi mengatakan kalau seluruh manusia bermaksiat, tidak mengurangkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak jadi mudarat oleh sebab maksiat hamba-Nya. Hanya senyo. Jadi apa maksud Tuhan perintah, Tuhan larang, Tuhan perintah? Jadi sebahagian kita mengatakan, sebahagian mungkin orang menyangka solat kang tak solat kang marah Allah Ta'ala. Jadi sebab peringkat kita menyangka bahawa solat kita ni Tuhan yang dak, kita bukan dak benar dah. Kita menyangka. Jadi bila dah solat, Allah Ta'ala dia dah solat ya, tugasnya dah selesai. Jangan marah-marah pula ya. Saat ini kita solat kita ni Tuhan yang tak benar, kita bukan tak benar dah. Jadi kita faham solat kita Tuhan yang berhajat, bukan kita berhajat. Kita faham itu paham yang salah. Itu pahaman kita. Solat kita faham Tuhan ni berhajat benar dengan solat kita. Jadi sehingga kita melakukan ibadat, solat kan dah bila dia kata dah ambil solat kita kata, ya Allah dah ambil solat ni. Dah buat dah. Jangan marah-marah lagi. Solat begitu. Sedangkan kita yang sangat berhajat pada solat tu. Allah Ta'ala tak berhajat pun pada solat kita. Kau tak nak sembahyang, pokok kau lah. Macam itulah maksud dia kan, bahasa dia.
Jadi kita yang sebenar ni yang sangat berhajat pada solat. Jadi sebaliknya benda yang tak faham dan sangat tidak beradab gitu, bahawa kita menyangka bahawa ketaatan kita ni Tuhan yang nak benar-benar. Kita bukan nak benar lah. Jadi saat kepala salah. Maka oleh sebab itu dia kata, hanya sahaja yang disuruh, sesuatu yang diperintah itu. Hanya sahaja sesuatu yang disuruh, sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk itu jua. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah sedikit pun daripada taat kita. Pergi haji, pergi umrah, bersedekah, Tuhan tidak mengambil sedikit pun faedah dia. Maka setiap itu dia kata kembali faedahnya kepada makhluk itu jua. Jadi kalau kembali faedah kepada makhluk, kita lah yang sangat berhajat pada ibadat tu. Jadi bila kita solat, hendaklah kita faham kita yang memerlukan solat ni. Kita yang perlu untuk solat. Kita yang perlu untuk ibadat. Kita yang sangat berhajat pada taat itu. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak berhajat pun pada taat kita. Itu kena faham. Kita yang sangat berhajat. Jadi bila kita melakukan solat, kita yang sangat berhajat sebenarnya kepada solat kita lakukan itu. Maka semua faedah itu kembali kepada makhluk, sebagaimana firman Allah, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Man amila salihan fali nafsihi, barang siapa melakukan amal soleh, fali nafsihi, untuk diri dia. Wa man asaa fa 'alaiha. Wa man, barang siapa buat tak baik itu kembali mudarat pada dia. Artinya barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahala itu kembali dirinya juga. Dan barang siapa buat jahat, maka balasan kembali pada seksaannya. Seksaan itu tertanggung ke atas diri dia juga. Begitu juga firman Allah dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, dalam surah Isra. Firman Allah, in ahsantum, sekiranya kamu buat baik dengan taat, buat baik dengan ibadat, ahsantum li anfusikum, kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Mana faedahnya kembali kepada kita. Kita solat, kita jaga solat kita. Kita puasa, kita jaga sungguh-sungguh puasa kita. Jadi faedah hari kembali kepada siapa? Faedah hari kembali kepada kita sendiri. Firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik itu faedah dia kembali kepada kamu. Wa in asa'tum falaha. Kalau kau buat tak baik itu mudarat kembali kepada kamu. Kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kembali semula kepada diri kamu sendiri. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullah, tak tahu Syekh yang mana ni. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullah, adalah segala yang maujudat bermaksud segala makhluk ini. Maka adalah segala yang maujudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat. Mana segala yang wujud makhluk semuanya berkehendak pada tempat. Berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia berhajat pada Allah Subhanahu wa taala, berhajat. Terbahagi kepada 4 bahagian. Segala yang maujudat termasuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala juga maujudat. Dengan segala nisbah yang berkehendak pada tempat dan kepada menjadikan dia terbagi pada 4 bahagian. Yang pertama, maujudan ni segala yang wujud. Maujudan ni segala yang wujud termasuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia kata, sesuatu yang wujud itu, yang pertama,
terkaya daripada tempat, bermaksud dia tidak memerlukan tempat. Suatu kewujudan dia terkaya daripada tempat, bermaksud tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan tempat berdiri, dan daripada yang menjadikan dia, dan dia tidak memerlukan sesiapa menjadikan dia. Siapakah itu? Yaitu Allah, zat Allah, zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menarik juga, saya tengok perbincangan ulama Azhar tentang fahaman kelompok yang mana mereka kata kami faham apa yang Quran sebut, kami bukan ambil selain Quran. Kami tidak fahamkan akidah itu dengan akal, dia kata. Kami fahamkan akidah dengan Quran, dia kata. Tapi sebenarnya orang ni dia bukan faham Quran, faham Allah dengan Quran. Orang ni faham Allah dengan kepahaman dia melalui Quran. Jadi bermaksud dia faham Allah melalui Quran dengan pahaman yang salah. Itu maksudnya. Jadi salahnya golongan ini, dia faham Quran dengan faham makna zahir Quran. Jadi salah. Jadi dia tetap juga apa yang Quran sebut itulah makna zahir dia. Jadi menarik seorang syekh pada Al-Azhar, dia kata tak apa kalau mereka kata mereka akan faham Quran dengan makna apa yang Tuhan sebut zahir dia, maka itulah dia pegang, dia kata. Kita kata salah, faham tu salah, berbahaya. Bila tetap nak pegang juga, macam mana kan? Takkan nak kotuk kepala orang pula. Jadi mereka kata Tuhan istiwa di aras, istiwa tu duduk, maka dia kata duduk. Allah Ta'ala kata tangan, yadullah, Tuhan ada tangan. Okey, kalau kita ambil zahir mana ayat itu, maka dalam Al-Quran ada satu ayat yang Allah Ta'ala berfirman tentang wajah dia. Maka Tuhan berfirman, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Bila berlaku kiamat, Tuhan kata dalam Quran, kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram, yang kekal hanya wajah Allah. Jadi mereka mengatakan Tuhan ada wajah, sebab Tuhan kata wajah dia. Tetapi kalau kita ikut zahir Quran ini, apa Tuhan kata? Semua akan binasa, yang kekal hanya wajah, bermaksud badan Tuhan hancur. Jadi maksud bila kau berkiamat, semua hancur, terhadap diri Tuhan pun akan hancur, yang tinggal hanya wajah Tuhan dia, bermaksud kaki tangan hancur. Jadi kita, bolehkah kita faham macam tu? Tuhan akan hancur juga, Tuhan pun akan binasa juga, sebab Tuhan kata yang tinggal hanya wajah ada saja. Ambillah makna Quran macam tu. Maka kita tak munasabah kita faham bahawa berlaku kiamat, semua benda hancur, hatta Tuhan pun hancur sama, yang tinggal wajah Tuhan ni, badan semua hancur. Ambillah fahamnya tu. Maka mana ada orang berakal boleh fahamnya tu. Jadi sama ada kita kata tak tahu makna dia, jangan disebut-sebut makna dia, silakan, itulah fahaman salaf, tak nak beri makna. Ataupun kita beri makna yang layak, kita kata wajah itu maksudnya zat Tuhan, yang kekal hanya zat Tuhan, yang kekal hanya diri Tuhan. Itu maksud dia. Sebab itu bila zahir ayat itu makna yang tidak layak, maka kita takwilkan maksud dia dengan makna yang layak. Maka yang pertama dikata kewujudan yang terkaya daripada tempat untuk dia duduk berdiri, dan dia tidak memerlukan yang menjadikan, iaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada pun yang kedua, kewujudan berkehendak kepada tempat, berdiri, dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat, segala sesuatu yang punyai saiz, kita kata. Arat ni bermaksud panjang lebar tu arat, panjang lebar tinggi. Ada pun yang kedua, terkaya daripada tempat, terkaya daripada apa tu? Daripada zat tempat, berdiri, tetapi berkehendak kepada menjadikan dia, iaitu segala jirim. Jirim benda yang lebih halus daripada satu benda yang halus, kita kata. Yang keempat, terkaya daripada yang menjadikan dia dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkaya daripada menjadikan dia dan dia berdiri pada zat, iaitu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat Allah ta'ala itu berdiri pada zat dia. Nanti kita huraikan maksudnya. Adapun sifat yang wajib yang keenam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-wahdaniyatu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya. Bermaksud esa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada dirinya, pada Tuhan itu adalah esa, kita kata. Itulah akidah orang mukmin, itulah akidah orang Islam keseluruhannya. Hatta yang beriktikad Tuhan itu bertempat pun beriktikad mereka Tuhan itu satu. Hatta iktikad orang yang mutasyabihat pun iktikad mereka Tuhan mereka itu satu, Tuhan itu satu. Tinggal lagi cara mereka mengisbatkan Tuhan yang satu itu yang tersalah, kita kata. Tapi keseluruhan umat Islam iktikadnya Tuhan itu satu, wahdaniyah, esa. Yang keenam, al-wahdaniyah, artinya esa Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya dan esa Allah Ta'ala pada sifatnya. Bermaksud sifat Tuhan itu satu sahaja, bukan ada dua kuasa yang berlawan, tak. Itu maksudnya. Kehendak Tuhan itu esa, bermaksud satu ya, bukan ada dua kehendak yang berlawanan, tak ada. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa pada zat, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatan dia. Maka hakikatnya, apa maksud hakikat wahdaniyah ini, keesaan ini? Maka hakikat maksud wahdaniyah itu satu ibarat daripada menafikan berbilang-bilang pada zat. Bermaksud satu kesalahan kepada akidah kalau orang itu beriktikad Allah Ta'ala itu berbilang. Jadi di antara kesalahan orang Nasrani, mereka meletakkan Tuhan itu tiga. Jadi salah, ada berbilang. Tapi yang pelik pula orang Nasrani ini, dia iktikad Tuhan itu tiga tapi satu. Itu lagi poning. Penganut dia pun poning juga. Mereka mempercayai Tuhan yang satu. Kalau kita tengok debat orang Kristian ni, dia kata dia percaya Tuhan yang satu, tapi wujud dalam keadaan tiga. Jadi bila kita tanya tiga ke satu, tiga dalam satu, dia kata. Jadi bila penganut Kristian ni, dia pun mempertikaikan, akhirnya jangan banyak tanya, dia kata. Barang siapa banyak tanya, iman dah lemahlah imannya. Jangan banyak tanya. Dia kata terima je. Jadi maksud etikot mereka Tuhan itu tiga lah, berbilang. Salisun salasah. Jadi etikot menafikan Tuhan. Begitu juga penganut Hindu kan. Penganut Hindu lagi banyak Tuhan dia kan. Itu akidah mereka kan. Akidah mereka Tuhan yang berbilang-bilang.
Adapun akidah orang Islam, Tuhan itu satu, esa, tunggal kata-kata. Maka hakikatnya adalah menafikan berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan, sama ada bilangan yang muttasil ataupun bilangan yang munfasil. Jadi kita hurai tengok. Ni dah masuk dah apa ni, hurai-huraian dalam sikitnya. Jadi bersedialah, jangan lalap lah. Sebab itu dalam kitab, dalam bahasa Arab disebut kam munfasil, kam muttasil. Jadi Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang yang muttasil, tidak berbilang-bilang yang munfasil. Tengok dia dihurai tak? Kata dia huraikan, saya hurai sikit. Agak adasnya. Adapun makna esa Tuhan pada zat itu, iaitu menafikan kam muttasil. Menafikan muttasil, contohnya. Menafikan zat Tuhan itu berbilang-bilang, iaitu menafikan muttasil pada zat, yakni menafikan bilangan yang berhubungan pada zat. Seperti tiada zat Tuhan itu bersusun daripada darah, daging, tulang, urat, wajah, tangan. Itu yang kita huraikan lagi. Sebab bila orang berpegang pada zahir ayat Quran, Tuhan tu ada tangan, Tuhan tu ada wajah. Sebab Quran sebut yadullah. Dalam Quran ada sebut yadullah. Jadi yadullah ni tu yang berkaitan Tuhan tu ada tangan. Jadi bila Tuhan ada bahagian, ini kata-kata kam muttasil. Mereka berakidah Tuhan itu satu. Tuhan tu ada, tetapi Tuhan itu berbilang-bilang pada bahagian zat dia. Maka kata-kata ini adalah kam muttasil, bilangan yang berhubung. Dia satu tapi ada bilang-bilangannya, ada tangan dia, ada. Bahkan dalam Quran pula ada ayat menyebutkan Tuhan itu ada dua tangan. Ada ayat mengatakan Tuhan itu satu tangan. Yang Quran satu ayat Tuhan kata yadullah, satu tangan. Ada satu ayat Tuhan mengatakan yadahu dua tangan. Yadahu mabsutatani. Jadi bila zaman Nabi, orang musyrikin kata Tuhan ni kodokut. Yadullahi maghlulah. Yadullahi maghlulah. Tangan Tuhan itu terikat dekat tengkuk dia. Itu simbolik nak mengatakan Tuhan kodokut. Bukan maksud Tuhan itu ada tangan. Kemudian dijawab bal yadahu mabsutatani. Nabi kata bahkan dua tangan Allah Ta'ala itu terbentang. Bermaksud Tuhan itu pemurah. Orang musyrikin kata yadullahi maghlulah. Orang musyrikin kata tangan Tuhan itu terbelenggu, menggambarkan Tuhan ikut dokut lah. Jadi orang musyrikin yang tak ada harta, rezeki tak banyak, maka dia tahmah Tuhan kedokut. Begitu juga orang Islam yang lemah iman dia. Mungkin dia kata apalah kedokut, Tuhan bagilah 1 juta ya, 10 ringgit bagi kedokut. Mungkin itu sama tahman orang musyrikin. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Tuhan itu terikat macamnya, menggambarkan orang kedokut. Kemudian dijawab bal yadahu mabsutatani, bahkan dua tangan Tuhan itu terbentang, bermaksud Tuhan itu pemurah. Jadi dalam Quran ada sebut satu tangan dan dua tangan. Jadi bukanlah kita gambarkan Tuhan punya anggota, tapi ada juga golongan yang faham Tuhan itu ada anggota tangan. Cuma dia kata apa kita kata dia isbat dulu, baru dia nafikan kesamaan. Dia isbatkan Tuhan ada tangan dulu, kemudian baru disebut tak serupa dengan makhluk. Itu maksud dia tidak menafikan, tapi dia isbat dulu. Dia mengatakan Tuhan ada tangan dulu, kemudian baru dia kata Tuhan ada tangan tapi tak samalah dengan makhluk katanya. Jadi kononnya
akidah dia betul, sebab dia tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi bila dia menyebut Tuhan ada tangan itu, kalau orang belajar akidah ini, kita kata dia telah meletakkan Tuhan itu kam muttasil. Tuhan itu berbilang muttasil nama dia. Bermaksud Tuhan itu berbilang-bilang, dirinya berbilang-bilang pada bahagian dia. Jadi Tuhan itu tidak sebegitu. Kita menafikan Tuhan itu berbilang-bilang yang berhubungan. Apa dia dikata? Seperti menafikan zat Tuhan itu bersusun-susun. Ada darah, ada daging, ada tulang, ada urat. Itu menafikan. Jadi Allah Ta'ala itu bukanlah satu zat yang kita bayangkan ada daging, kepala, kaki dan sebagainya. Kemudian dan juga menafikan kam munfasil, berbilang yang bercerai-cerai pada zatnya. Apa maksud munfasil? Menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan, seperti tiada zat yang lain. Jadi menafikan kewujudan ada dua Tuhan, itu dinamakan menafikan kam munfasil, berbilangan yang bercerai. Menafikan Allah Ta'ala itu tersusun daripada anggota-anggota tertentu, itu kita menafikan Tuhan itu berbilang yang muttasil. Kita menafikan Tuhan itu kam muttasil. Oh, jadi maknanya terperinci ulama letakkan untuk faham Allah Ta'ala ni. Jadi bila kita faham, bila datang sependakwaan, kita dah tolak siap-siap dah. Sebab kita memahamkan Al-Quran dengan kaedah. Kita fahamkan akidah dengan kaedah yang telah pun disusun oleh ulama. Macam tu je kita nak faham solat, nak faham wudu. Kita nak fahamkan Al-Quran itu, faham dengan kaedah yang telah disusun oleh Imam Syafi'i. Baru kita faham maksud Quran pada sudut ibadat. Begitu juga akidah, barulah kita faham mana akidah mengikut kepahaman yang dah telah ditulis oleh ulama. Jadi apa kaedah kita? Kaedah kita wahdaniyah Allah Ta'ala itu kita kata menafikan kam muttasil, menafikan kam muttasil. Apa itu kam muttasil? Payah pula baca sebab 20 ni kata dia. Apa je dah? Jelah. Sudah. Jadi kita kata Allah Ta'ala itu tidak kam muttasil, tidak berbilang-bilang pada susunan kejadian dia. Jadi kalau begitu kita nafikan Tuhan ada tangan, ada muka, ada boti. Jadi golongan yang salah ini mereka mengatakan Tuhan ada boti, tapi tak sama dengan boti kita. Sebab dalam Al-Quran ada ayat yang menyebut akhirat nanti ketika mana Allah Ta'ala menunjukkan betis dia. Apa ayat Ustaz? Hari yang mana Tuhan singkap betih dia, sak. Dalam Quran ada ayat yang Allah katakan hari di mana Tuhan singkap betih dia. Itu semua bahasa kiasan-kiasan yang ada makna yang lain. Jadi kita nak kata golongan ni luih bandul ke apa, tahulah. Tapi itulah dia kata. Dah Quran sebut pakailah, tapi bukan pakai, dia faham dengan faham yang salah. Jadi bagi mereka Tuhan ada boti, ada tangan, ada muka, ada apa lagi. Jadi kita tolak fahaman itu. Sebab kita ada kaedah kita untuk faham ini. Bahawa Tuhan itu tidak ada kam muttasil. Tuhan itu tidak berbilang-bilang pada juzuk zatnya. Jadi kalau orang belajar akidah ni selesai. Sebab tak belajar akidah ni yang jadi sosek barik. Tak faham tu. Dah Tuhan dah sebut dia ada muka, Tuhan kata dia ada tangan, Tuhan kata dia ada boti. Poning dia nak faham. Dia poning sebab dia tak faham kaedah nak faham akidah. Macamlah orang faham Quran, nak sembahyang, nak berwudu, baca Quran tauhid, poninglah kepala nak faham macam mana ayat ni, apa maksud ayat ni. Bila nak menentukan apa iddah orang perempuan bercerai, ya tarabbasna
bi anfusihinna salasata quru. Maka bersihkanlah diri perempuan itu dengan salah satu quru. Salah satu quru ni apa? Salah satu quru ini berhimpun makna di antara bersih dan juga haid. Quru juga suci, quru juga haid. Jadi nak faham 3 kali apa? Oh, ni nak fahamkan dia. Jadi Imam Syafi'i dah bagi maksud dia, Jadi ikut saja. Jadi kaedah dah ada, maka kita belajar kaedah. Begitu juga kaedah akidah dah ada, belajar kaedah ini. Bila orang tolak sifat 20 ini, maka susahlah dia nak faham akidah. Maka dia faham ikut dia rasa dia ikut Quran dan Sunnah, tapi dia salah faham kepada Quran dan Sunnah itu. Maka kita kata, kita menafikan wahdaniyah itu bermaksud Tuhan Esa pada muttasil dan pada munfasil dia. Maha suci Allah berbilang pada muttasil, Maha suci Allah berbilang pada muttasil, berbilang zat dia dengan bahagian-bahagian macam manusia, darah, daging, tulang. Dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala berbilang pada munfasil, bermaksud wujudnya dua Tuhan. Itu tidak masalah. Itu semua umat Islam menafikan kam munfasil. Kam munfasil itu semua menafikan. yakni menafikan Allah Ta'ala itu ada zat yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menafikan sebagian orang Kristian. Dia mempercayai kewujudan Allah, tapi ada zat yang lain pula, dia juga Tuhan, anak Tuhan, Ruh Kudus dan sebagainya. Kepada masalah. Kemudian katanya makna esa Tuhan pada sifat, iaitu menafikan kam muttasil pada sifat. Muttasil pada zat dia. Macam mana menafikan kam muttasil pada sifat? Menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya. Bagaimana? Iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu jenis sifat itu ada dua sifat. Yang kita dah sebut tadi. Allah Ta'ala itu ada sifat qudrah, contoh dia. Ada sifat qudrah. Oh, ada dua qudrah Tuhan. Qudrah di langit, qudrah di bumi. Tak ada. Tidak boleh kita bayangkan ada dua sifat qudrah. Seperti kita membayangkan ada dua sifat, seperti ada dua qudrah. Tak ada, ada satu qudrah sahaja. Kuasa Tuhan itu ada satu sahaja. Bukan ada dua kuasa, tak ada. Kemudian menafikan kamun fasil pada sifat, menafikan bilangan yang bercerai-cerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebenarnya sifat Tuhan. Bermaksud tidak ada kuasa yang menyamai kuasa Tuhan. Tadi kuasa Tuhan itu satu saja pada zat dia. Kemudian menafikan kam yang munfasil, menafikan ada kuasa yang lebih mengatasi kuasa Tuhan. Kita menafikan. Bermaksud kuasa yang mutlak itu hanya ada pada Allah Ta'ala sahaja. Itu menafikan kam munfasil. Kemudian esa Tuhan pada perbuatannya. Esa Tuhan pada perbuatan, iaitu menafikan kam munfasil pada perbuatan. Apa dia? Menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan. Seperti mana? Iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada. Mungkin juga kita boleh bagi di sini kam sifat menafikan perbuatan kam muttasil, boleh juga. Menafikan perbuatan Allah Ta'ala itu ada dua. Tapi macam mana pula kita nak bayangkan? Jadi maksud perbuatan Tuhan itu satu saja. Mana semua datang dari perbuatan dia lah. Bukan ada dua. Begitu juga tidak ada perbuatan yang menyamai perbuatan Tuhan. Itu kam munfasil. Tidak ada. Mana perbuatan yang Allah Ta'ala itu hanya dia sahaja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila menyebut tentang perbuatan dia, apa sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sifat kepada perbuatan Allah,
sifat kepada perbuatan Allah Ta'ala itu maha berkuasa terhadap perbuatan dia. Ada dua ayat yang boleh kita baca. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, innama iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di antara perbuatan Allah Ta'ala itu sifat dia, bila Tuhan nak buat, jadi. Itu. Kemudian ada satu ayat lagi Allah Ta'ala sebut khusus, Allah Ta'ala berkata fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala sangat berkuasa melakukan apa sahaja terhadap apa yang dikehendaki. Panjang lagi perbahasan tentang perbuatan Allah Ta'ala ni. Kalau ada selingan kita masukkan lagi perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata di sini, yaitu tiada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan, bahkan segala barang yang berlaku. Bahkan segala barang yang berlaku dalam alam ini. Kita kata mana perbuatan Tuhan? Inilah, kita inilah menunjuk perbuatan Tuhan. Jadi pada makhluk inilah tanda perbuatan Tuhan. Pada makhluk inilah tanda sifat Tuhan. Jadi sifat Allah Ta'ala itu zahir pada makhluk dia. Perbuatan Tuhan itu zahir pada makhluk dia. Apa sifat Tuhan yang zahir pada kita? Iradah dia. Iradah ni sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradah, kehendak. Bermaksud kalau kita tengok pada batin, kalau tengok pada batin kewujudan, maka di situ zahirnya iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok pada batin kewujudan, maka kita akan nampak zahirnya kudrah Allah Ta'ala di situ. Disebabkan mata batin kita ini terlindung dengan pelbagai benda, maka tidak terlihat kita kepada makna iradah dan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan iradah dan kudrah Ta'ala itu sangat zahir pada makhluk dia. Kenapa? Sebab kalau tak ada iradah Allah Ta'ala, maka tak wujud kita. Kalau tidak ada iradah Allah Ta'ala, tidak hidup kita. Jadi maksud kita hidup ni bersandarkan kepada iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan innama iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bermaksud adanya rahsia kun Tuhan pada kita ini. Bermaksud pada kita ini, kalau kita nak ibarahkan bermaksud daripada Allah Ta'ala mengatakan kepada kita kun hayyan. Adanya kalam Allah Ta'ala pada kita, kalau kita nak ibarahkan, bermaksud kita ini ada perkataan daripada Allah, kun hayyan, jadilah engkau hidup, maka hiduplah kita. Bermaksud hidup kita di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ahli tasawuf, orang tasawuf, mereka melihat kepada af'al dan sifat Allah pada seluruh makhluk, bahkan pada dirinya sendiri. Bermaksud orang yang hatinya suci daripada ta'aluk kepada dunia, hati orang yang suci berta'aluk kepada syahwat, maka hatinya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hatinya merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia melihat sifat-sifat itu pada diri dia. Maka dia melihat pada dirinya adanya iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada dirinya adanya kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dapat kita memahami makna firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir daripada manusia, lebih hampir pada urat leher dia. Jadi kita tidak memahamkan zat Tuhan berada dalam diri kita, tak? Kita tak memahamkan zahir ayat. Kalau memahamkan zahir ayat, parah orang sebelah sana nak fahamkan. Dia nak memaham zahir saja. Bagilah maksud Tuhan kata dia lebih hampir pada urat leher kita. Sehingga kita mengatakan kalau mereka nak faham zahir saja, parah.
Sekejap Tuhan kata dia ada di langit, Tuhan kata-kata ainama kuntum wa ana ma'akum ainama kuntum. Aku bersama dengan kamu di mana saja berada. Sekejap Tuhan kata bersama dengan kita. Sekejap Tuhan kata kalau nak faham zahir payahlah. Dalam Quran Tuhan mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih hampir daripada manusia itu, lebih daripada urat leher dia. Jadi kita tak faham macam tu. Jadi kita memahamkan bila Allah Ta'ala aku lebih hampir daripada manusia, lebih daripada urat leher dia, bermaksud kita ini, kewujudan kita ini adalah bersandarkan kepada iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud iradah Allah Ta'ala lebih dahulu lagi daripada kewujudan kita. Qudrah Tuhan lebih dahulu daripada kewujudan kita. Maka kata di sini bahawa segala barang yang berlaku dalam alam semuanya perbuatan Tuhan. Nak tahu betul perbuatan Tuhan, maka segala yang berlaku di dunia adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang membuatnya, ataupun mana Tuhan yang membuatnya. Dan Allah Ta'ala sebut secara jelas dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang jadikan kamu dan Tuhan yang jadikan perbuatan kamu. Bermaksud perbuatan dia, Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mencipta. Maka kata di sini bahawa segala yang berlaku dalam alam semuanya perbuatan Tuhan. Sama ada perbuatan itu baik rupanya pada hakikatnya, seperti iman. Ini nak faham kepada hakikat perkara. Sebab Tuhan sebut dalam Al-Quran seperti itu, dan cuba dalilkan hadis Nabi. Sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikatnya seperti iman dan taat, atau jahat rupanya. Tiada pada hakikatnya seperti kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, semua itu perbuatan Tuhan. Kata di sini, tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan dan hakikatnya hanya ada usaha dan ikhtiar. Benar? Pada zahirnya kita berusaha, kita berikhtiar, kita berkehendak dan sebagainya. Yang tiada memberi bekas. Walhasil apabila dikatakan wajib. Jadi dalam ilmu tauhid dia mengatakan semua yang ada ini semua Allah, perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada baik yang buruk. Ini macam mana? Maka katanya walhasil apabila dikatakan wajib bagi Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang 5. Kam-kam ni bilangan. Ternafilah kam-kam yang 5, iaitu ternafilah kam muttasil, kam munfasil pada zat, kam muttasil, kam munfasil pada sifat. Pada perbuatan disebut munfasil saja. Kam munfasil pada perbuatan, bermaksud semuanya adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan. Bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa dalam dunia ini ada punya adat dan kepercayaan yang karut sehingga membawa rosak imannya, kerana kepercayaan itu membawa menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan ia dengan tidak sedar, mudarat, merosakkan iman bertuhan. Maka di sini disebutkan sebahagian daripada supaya kesalahan. Ini masalah orang dulu-dulu lah ni. Wallahu ta'ala, kan kita bahaslah akan datang. Jadi pada benda khurafat dan sebagainya, insya-Allah kita akan bahaskan. Ada sebenarnya ancak, pecara rimau, ada tidak lagi pecara ni. Tapi kita kaitkan, kalau dulu mungkin pecara ancak
Sekarang ni macam mana benda-benda yang berkaitan dengan yang masalah disebut pada zaman dahulu, insya-Allah. Ada soalan tak? Ya? Kamu munfasil. Kamu munfasil pada zat bermaksud ada dua Tuhan. Macam mana? Macam mana? Lima tu sebab dia tak letakkan kam muttasil pada perbuatan. Kalau tadi kita menafikan kam muttasil pada zat, bermaksud Tuhan itu bukan dirinya ada kaki, tangan dan sebagainya. Itu pada zat. Kam muttasil pada sifat, menafikan Tuhan itu ada dua kudrah. Ada kudrah di langit, ada kudrah di bumi. Menafikan kam itu. Bila sebut perbuatan, dia hanya mengatakan ada kam, menafikan kam munfasil sahaja. Maksud menafikan kam munfasilnya adanya kuasa yang lain pada Tuhan yang menyamai kuasa Tuhan. Tak ada maksud perbuatan. Adanya perbuatan yang sama seperti perbuatan tak ada. Yang ada hanya perbuatan Tuhan. Dan dia tak masukkan adanya kam muttasil pada perbuatan. Wallahu alam lah kenapa. Jadi maksud tidak ada mana orang faham macam tu saja. Mana perbuatan Tuhan ada satu saja. Itu seperti mungkin juga kita boleh menafikan kam muttasil pada perbuatan. Bermaksud tapi tak boleh juga kita kata ada perbuatan Tuhan di langit, ada perbuatan Tuhan di bumi. Tak jadi juga dia. Sebab tu ulama tak masukkan ada dua perbuatan bagi Tuhan itu. Dia terus saja menafikan adanya perbuatan yang lain yang menyamai perbuatan Tuhan. Tak boleh tu saya cakap ni. Jadi bermaksud kam munfasil ni bermaksud ada kuasa selain Tuhan. Itu munfasil. Kalau muttasil pada Tuhan itu ada dua kuasa. Ada dua kudrah, ada dua iradah. Tuhan ada dua iradah, Tuhan ada dua kudrah. Itu tak ada. Ya. Kalau berbilang pada zat, berbilang muttasil pada zat bermaksud Allah Ta'ala tu ada bahagian-bahagiannya, ada kepala, kaki, tangan. Kita menafikan Tuhan itu berbilang-bilang pada zatnya. Kalau menafikan kam munfasil pada zat, kita menafikan Tuhan itu ada dua. Seperti Kristian. Tak apa. Kalau tak faham boleh tanya lagi. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i.